الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita membahaskan satu tajuk, iaitulah bagaimana empat perkara atau empat kaedah yang penting untuk kita membentengi diri kita dan juga keluarga kita daripada kesyirikan. Baik. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan khitab kepada orang-orang beriman supaya menjaga diri dan juga kaum keluarga daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian. Qu anfusakum. Jadi yang pertama, diri kita sendiri. Peliharalah diri kamu. Wa ahlikum nar, dan juga ahli keluargamu daripada api neraka. Yang mana di dalam hadis Nabi SAW, kedahsyatan neraka itu digambarkan bahawasanya neraka itu ada lebih 70,000 zimam, iaitulah rantai yang mengekang neraka. Ada 70,000 rantai yang mengekang neraka, kerana neraka adalah makhluk Allah. Dan setiap satu daripada rantai yang mengekang, zimam, kita kata rantai kekang ataupun tali yang mengekang, rantai yang mengekang neraka itu diwakili oleh 70,000 lagi malaikat yang memegang dan menjaga satu tali kekang. Maksudnya kalau satu zimam, satu tali kekang, satu rantai yang mengekang neraka itu ada diwakili oleh lebih kurang 70,000 malaikat, maka kalilah dengan 70,000. Jadi itulah kebesaran neraka Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya menyelamatkan diri kita daripada neraka. Dan apakah perkara yang dapat menyelamatkan kita daripada neraka? Yang pertama, kita kena tahu, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya menjaga diri kita sendiri, qu anfusakum wa ahlikum nar, kemudian ahli keluarga kita, maka jika diteliti apa yang diistimbat oleh para ulama melalui proses tatabu' wal istiqra', proses analisis dan penelitian yang menyeluruh, yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka para ulama mendapat kesimpulan bahawasanya
Yang dimaksudkan menyelamatkan diri kita daripada api neraka itu, yang pertama sekali, menyelamatkan diri kita untuk termasuk di kalangan golongan yang akan rugi selama-lamanya, al-khasirin, iaitulah mereka yang kekal di dalam neraka, khalidina fiha abada, wal iyad billah. Maksudnya ini yang kategori pertama, mereka yang masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam, khalidina fiha abada. Dan kategori pertama ini jugalah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dan ciptakan neraka itu, dipersiapkan dan disediakan untuk golongan pertama ini, golongan yang akan kekal di dalamnya. Bahkan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, uiddat lil kafirin, yakni neraka itu dipersiapkan, prepare, disediakan untuk mereka. Uiddat lil kafirin, iaitulah kepada siapa? Sudah tentulah apa? Kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, wal iyad billah, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah yang menyembah selain Allah, yang memalingkan dan memesongkan peribadatan bersama Allah dengan sesuatu yang lain, atau memaling dan memesongkan peribadatan mereka kepada selain Allah. Doa mereka, permintaan hajat mereka, isti'anah mereka, pertolongan, permohonan untuk meminta pertolongan, istighathah, pertolongan, permintaan ataupun permintaan di saat genting, istighathah, isti'adzah, pemohon perlindungan, az-zabh, penyembelihan, an-nadhru, nazar, dan segala bentuk ibadat mereka telah memalingkan kepada selain Allah. Itu maksud syirik. Itu maksud syirik. Mereka menyembah bersama Allah selain Allah. Maksudnya syirik ni bukannya dia tak sembah Allah, dia sembah juga Allah, tapi dia dalam pengabdian dia, peribadatan dia kepada Allah tu, disembah juga benda lain. Dia doa juga dekat Allah, ya Allah, tapi lepas tu madad ya Husain, ya Allah, kemudian madad ya Muhammad, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, aghithna, madad, madad, ya Ali, ya Husain, ya Fatimah. Dia sebut juga, yang pertama dia sebut Allah, ya Allah. Jadi ini contoh syirik. Contoh syirik. Syirik dalam kategori syirik akbar, dan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Pelakunya akan kekal di dalam neraka. Jadi ini adalah kategori pertama, iaitulah apa? Neraka dipersiapkan, uiddat lil kafirin, dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang dalam kategori pertama, iaitulah siapa? Mereka yang akan kekal di dalam neraka. Siapa yang akan kekal dalam neraka? Iaitulah orang yang mensyirikkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita kata, kita kena faham, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya menjauhkan diri kita daripada neraka, memelihara diri kita, bukan menjauhkan, memelihara diri kita daripada neraka, menjauhkan diri kita daripada neraka, maka pertama kita kena faham, menjauhkan diri kita untuk masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dan yang kedua adalah golongan yang tidak akan kekal di dalam neraka, iaitulah mereka yang akan masuk ke dalam neraka tetapi akan dikeluarkan, iaitulah di kalangan ahli tauhid yang melakukan maksiat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku akan berhak diberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar di kalangan umatku, yakni mereka yang mentauhidkan Allah. Dua-dua ni kita tak mau. Kita tak mau kekal dalam neraka, kita tak mau masuk dalam neraka, wal'iyadu billah. Kerana kalau kita tahu dahsyatnya neraka Allah, maka kita tak akan pernah akan terdetik satu detik pun nak masuk, walaupun satu saat. Dan apa yang
kita nak sentuh pada malam ini, iaitulah 4 kaedah. Bila kita sebut berkenaan dengan syirik lagi, maka para Nabi dan Rasul diutuskan dengan tujuan yang satu, iaitulah ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyeru kepada menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi segala bentuk taghut, segala sembahan selain Allah, segala perkara yang kita kata yang berlawanan dengan tauhid. Maka itu yang diperintahkan untuk kita melalui lisan para Nabi dan Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya telah diutuskan pada setiap umat itu seorang Rasul yang menyeru kepada manusia supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dan Nabi SAW ketika mengutuskan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, maka Nabi SAW menyebutkan satu prinsip, kita katakan prinsip asas bagi dakwah. Maksudnya kalau pendakwah tidak berpegang dengan prinsip ini, maka dia tidak mengikut jalan Nabi, itulah mendahulukan tauhid. Tak kira pendakwah itu pendakwah di rumah dia, pendakwah untuk diri dia sendiri, pendakwah untuk ahli keluarga dia. Kita semua adalah pendakwah. Seorang bapa adalah pendakwah kepada anaknya, seorang ibu adalah pendakwah kepada anaknya, seorang suami pendakwah kepada isterinya. Kita semua adalah pendakwah. Bila kita sebut, kita ucapkan la ilaha illallah, maka agama kita menuntut supaya kita menyampaikan. Kita tak boleh kita kata agama kita ni bukan macam agama-agama lain yang hanya bersifat peribadi, tidak ada interaksi, hanya seorang-seorang. Tak, agama kita adalah agama yang mengajak kita supaya menyeru kepada manusia. Agama yang kita kata mengajak kepada tauhid. Sebab itu Nabi SAW ketika mengutuskan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, akan mendatangi satu kaum di kalangan ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaklah perkara pertama, perkara terawal yang engkau serukan kepada mereka, syahadatu an la ilaha illallah, iaitulah syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam sebahagian riwayat, ila ay yuwahhidullah, hendaklah perkara pertama yang engkau serukan kepada mereka, iaitulah apa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Maka sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, maka bila kita sebut khitab Allah Ta'ala tujukan kepada kita, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada neraka, maka kita wajib menyahut perintah Allah, iaitulah dengan kita mengetahui dan mempelajari, melazimi tauhid, kalimah tauhid la ilaha illallah, dan menjauhkan diri kita daripada perkara yang dapat menjatuhkan kita ke dalam neraka, iaitulah syirik. Maka diibaratkan oleh para ulama, syirik ini adalah seperti kita kata kalau kita di dalam solat, maka adanya perkara-perkara yang membatalkan solat. Adanya perkara-perkara yang membatalkan solat. Maka syirik adalah perkara yang membatalkan amalan. Bukan solat saja, bahkan seluruh amalan. Kita di masjid-masjid, di surau-surau, kebanyakan belajar tentang perkara yang membatalkan solat, mubtilatus solat, membatalkan solat, membatalkan wudu. Bertahun-tahun tak pernah jemu.
Ya, bagus, tak ada masalah. Itu adalah satu tuntutan. Tetapi adakah kita bermuhasabah? Bagaimana pula dengan, sejauh mana dengan keseriusan kita terhadap perkara yang dapat membatalkan akidah kita, perkara yang dapat membatalkan iman kita, perkara yang dapat membatalkan syahadah kita, la ilaha illallah. Sebab itu perumpamaan yang disebutkan oleh sebahagian ulama, tauhid ini, syirik ini adalah apa? Seperti perkara yang membatalkan ibadat kita, yang membatalkan solat, membatalkan perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan solat. Tetapi syirik ini lebih luas kerana dia membatalkan seluruh amalan. Sebab itu kenapa kita kena tahu. Kita kena tahu dan kita kena berusaha untuk membentengi diri kita dan keluarga kita daripada segala bentuk, segala jenis kesyirikan. Baik. Jadi kita nak sebut tentang kaedah pertama. Kita masuk terus kaedah pertama. Baik. Jadi kita dah sebut tadi, syirik ini iaitulah beribadah bersama Allah dengan selain Allah. Itu secara umumnya. Ada juga yang mengatakan, para ulama yang takrifkan syirik ini, mengalihkan ibadat yang difardukan, yang diperintahkan kepada kita, hanya menyembah dan beribadat kepada Allah, tetapi dipalingkan kepada selain Allah. Ataupun sebahagian ulama mendefinisikan dengan lebih dakik ataupun dengan lebih tepat, menyembah bersama Allah, menyembah Allah bersama dengan menyembah Allah itu menyembah selain Allah. Menyembah bersama Allah itu adanya sembahan lain. Menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dalam masa yang sama mengabdikan diri juga kepada selain Allah. Maksudnya merujuk kepada ibadat-ibadat yang diperintahkan tadi. Contohnya doa. Doa. Allah Ta'ala perintahkan kita hanya minta kepada Dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita minta terus dekat Allah. Tidak ada perantara. Dan kita wajib minta kepada Allah. Nabi SAW ketika mengajar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam inni u'allimuka bi kalimat ihfazillah yahfazka. Wahai budak, aku nak mengajar kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan peliharamu. Idza sa'alta fas'alillah. Saya tengok Nabi ajar. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, maka mintalah kepada Allah. Yang ini doa. Doa masalah. Doa permintaan. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta pertolongan, doa ibadah, maka mintalah kepada Allah. Itulah apa kita kata perintah yang simple. Nabi SAW tak kata, kalau kamu nak minta, minta dekat aku. Minta dekat Allah. Kalau kamu berdoa, berdoalah dekat aku. Berdoa minta dekat aku. Tak. Nabi kata berdoa dekat Allah. Simple. Baik. Jadi itu adalah kita kata yang kita nak fokus hari ini, iaitulah kesyirikan yang kita kata yang besar, syirik akbar. Jadi apa maksud syirik akbar? Iaitulah syirik yang jika kita terjatuh dalam syirik ini, maka dia akan menyebabkan kita terkeluar daripada wilayah Islam. Nasallallahu al-afiyah wal iyad billah. Iaitulah antaranya kita memohon kepada selain Allah. Ini termasuk dalam kategori syirik akbar. Apa maksud syirik akbar? Apa maksud syirik syirik besar? Syirik akbar itu syirik besar, iaitulah apa? Apabila kita terjebak dalam syirik akbar ini, maka dia akan mengeluarkan kita daripada wilayah Islam. Kita terkeluar daripada teritori Islam. Wal'iyad billah. Maksudnya apa? Kafir lah. Maksudnya kafir. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, yang ni yang kita nak tekankan, kaedah yang kita nak tekankan. Dan ini juga kaedah yang dibawa oleh para ulama, yang sangat penting.
Iaitulah apa? Kalau kita tengok balik, selain daripada inilah syirik yang menjadi kita kata apa? Syirik dalam doa lah. Kita kata merujuk kepada syirik dalam doa lebih khusus. Yang inilah yang menjadi pertentangan di antara para nabi dan umat-umat mereka yang mereka diutuskan kepada umat-umat mereka. Daripada Nabi Nuh alaihi salam, sejak dalam sejarah kita kata penyelewengan di dalam ibadah itu berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka sampailah zaman Nabi Hud, sampailah Nabi Saleh, kemudian berterusan pada zaman Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang datang berikutnya, sampailah zaman pada zaman Nabi Bani Ismail, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam, Nabi-Nabi Bani Israel, sehinggalah sampai penutup Nabi bagi Bani Israel, Nabi Isa alaihi salam, dan sehinggalah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu yang menjadi pertentangan, ataupun kita kata yang menjadi pertentangan yang utama, dan penentangan yang diterima oleh para nabi dan rasul itu adalah dalam isu ini, iaitulah isu dalam kita kata syirik dalam doa. Syirik dalam doa. So kita tak boleh nafikan benda ni. Kita tak boleh kata tak, ini isu ini zaman dulu saja, zaman sekarang tak ada. Tak. Siapa yang kata macam tu, tanda dia adalah orang yang jahil tentang maksad ataupun maqasid Al-Quran itu sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menyentuh tentang syirik jenis ini, syirik dalam doa. Iaitulah memohon kepada selain Allah. Sebab itu kita tak boleh kata, oh kita dah Islam, kita tak ada syirik dah. Dan tak ada syirik dalam ibadat. Tak. Tadabburlah ayat-ayat Al-Quran, bahkan seluruh ayat Al-Quran itu daripada awal surah Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nas, kesemuanya mengisbatkan tauhid, menceritakan tentang ahli tauhid, dan menceritakan tentang penentangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul ahli tauhid bersama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah, iaitu kaum musyrikin. Bukalah sirah Nabi SAW, bacalah sejarah para nabi dan rasul, penentangan yang berlaku. Isu yang utama yang dihadapi oleh para nabi dan rasul ini ialah isu ini, isu syirik dalam ibadat. Ini kita tak boleh nafikan. Dan hatta Nabi Muhammad SAW juga, inilah perkara yang menjadi tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutuskan, adalah untuk mengembalikan kaumnya kepada ajaran Nabi Ibrahim. Kerana mereka telah menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim, mereka telah melakukan kesyirikan, dan mereka telah menokok tambah ajaran Nabi Ibrahim. Itulah bid'ah. Bid'ah dengan syirik ni adalah memang dia tag team lah, kita kata dia akan datang sekali, package sekali. Baik, kaedah yang pertama, bagaimana kita nak membentengi diri kita dan keluarga kita, iaitulah kita mengetahui kaedah yang pertama, iaitulah ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliqur raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbiru li jami'il umur wa lam yadkhulhum dhalika al-Islam. Baik. Kaedah yang pertama, kita akan sebut dalil. Kaedah yang pertama, kita hendaklah mengetahui diri kita, dan kita kena ajar anak-anak kita, ahli keluarga kita, bahawasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka mengakui bahawasanya Allah itu adalah Al-Khaliqur Raziq. Allah itu adalah pencipta, dan juga pemberi rezeki. Al-Muhyi Al-Mumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Al-Mudabbiru li jami'il umur. Allah Ta'ala mengurus takbir seluruh urusan. Mereka mengakui, yakni orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW, iaitulah apa? Kita bincang ni orang kafir, musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Termasuklah bapa saudara Nabi, Abu Lahab. Termasuklah siapa? Mereka yang ada darah keturunan Nabi SAW. Kaum Quraisy di kalangan Bani Hashim, termasuk mereka.
Semua. Nabi SAW perangi mereka kerana apa? Kerana kekufuran mereka. Dan mereka mengakui bahawasanya Tuhan itu, Allah itu adalah pencipta, pemberi rezeki. Walam yadkhulhum dhalika fil Islam. Pengakuan mereka terhadap Allah itu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yakni rububiyah, pengakuan mereka itu terhadap hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Qul, katakan wahai Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah? So Nabi kata dengan siapa ni? Cakap dekat orang musyrikin. Di kalangan mereka tu ada keturunan Nabi, bukan orang lain, bukan alien ke, bukan makhluk asing, penduduk Mekah, orang kampung Nabi, bukan orang lain, bangsa Nabi. Lisan sama dengan Nabi, bangsa Arab. Kan? Ada di kalangan mereka bapa saudara Nabi, bukan alien, bukan makhluk asing. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, wahai Nabi, siapa? Katakan kepada kaum musyrikin, katakan kepada Quraisy, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit, rezeki daripada langit, wal ard, dan daripada bumi. Amman yamliku as-sam'a wal absar. Adakah dan siapakah yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa man yudabbirul amra. Siapakah yang mengurus tadbir urusan alam ini? Apa jawab kaum musyrikin? Fasayaquluna Allah. Maka mereka menjawab, maka mereka akan mengatakan fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka katakan Allah, fasayaquluna Allah. Dalil menunjukkan mereka mengakui Allah itu mencipta, Allah itu memberi rezeki daripada langit dan bumi, Allah itu menguasai segala sesuatu, Allah itu memati dan menghidupkan, mengurus segala urusan. Mereka mengakui fasayaquluna Allah. Qul faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad, katakan wahai Nabi, afala tattaqun, ay afala tattaqun an-nar bitauhidikum ila Allah wajtinabikum minasyirk. Apakah? Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kenapa kamu tak bertakwa? Kenapa kamu tak takutkan api neraka Allah? Dengan itu kamu mentauhidkan Allah dan kamu menjauhkan diri daripada syirik. Tetapi kamu masih mensyirikkan Allah. Kamu masih meminta doa daripada berhala-berhala yang kamu sembah, berhala-berhala yang kamu pahat, berhala-berhala yang kamu buat dengan tangan-tangan kamu. Itu maksudnya afala tattaqun. So kat sini jelas kepada kita bahawasanya mereka kaum musyrikin mengakui Allah itu memberi rezeki, menguasai
penglihatan dan pendengaran, mematikan dan menghidupkan, dan mematikan, semua mereka akui. Dan itu menunjukkan hal tersebut, pengakuan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkar mereka. Ingkar apa? Ingkar perbuatan syirik mereka dalam ibadat. Faqul afala tattaqun. Afala tattaqun. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok balik, itu dalil yang pertama. Dan kaedah yang pertama. Dan ini kalau kita nak bahaskan tentang kaedah pertama ni panjanglah. Tetapi secara ringkasnya kita katakan bahawasanya inilah yang ada pada seluruh kaum musyrikin, iaitulah mereka mengakui akan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai pencipta, memberi rezeki, tetapi mereka mensyirikkan Allah di dalam ibadat. Mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikhlaskan ibadat mereka hanya kepada Allah. Mereka mensyirikkan Allah dalam ibadat mereka. Baik, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Baik. Annahum yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabi al-qurbah wasyafa'ah. So kaedah yang pertama tadi, itu kita kena ajarkan kepada anak kita, dan kita cuba untuk teliti daripada tulisan-tulisan ulama berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan kitab tauhid, kitab syarah pada kitab tauhid. Itu kita tak mau kelas kita malam ni bukan daurah kan, kelas yang ringkas. Kelas kita yang ringkas, just kita nak kongsi 4 kaedah ni, tapi kita nak tahu lebih, maka kita kena belajar tauhid, belajar kitab tauhid, belajar al-qawaidul arba', syarah kepada al-qawaidul arba', belajar syarah kitab tauhid, belajar matan kitab tauhid, belajar kashfu syubhat, syarah kashfu syubhat. Tanya asatizah kita yang mereka yang berkemahiran di dalam bidang akidah, yang berkemahiran di dalam bidang tauhid, dan ana rasa dekat Baitul Salam pun ada banyak kelas yang mengajarkan akidah at-tahawiyah. Kita ada Al-Fadil Ustaz Abu Mubarak, dan ramai lagi Fadil Ustaz yang ada kelas-kelas sama ada melalui online dan juga kelas-kelas fizikal yang ada. Boleh kita cari. Baik. Dan sama ada dalam negara ataupun luar negara, banyaklah kitab tauhid. Kitab tauhid itu sudah tersebar. Baik. Kaedah yang kedua, mereka ini orang musyrikin. Kaedah yang kedua, kita kena sematkan di dalam dada kita, kita kena pelajari, kita kena hayati, dan kita kena ajarkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, bahawasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ni, mereka mengatakan, mereka mendakwa bahawasanya apa yang mereka serukan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka doa, yang mereka minta daripada berhala-berhala mereka, bukanlah mereka minta, ataupun bukanlah mereka terus minta direct daripada berhala tersebut. Bukan mereka beriktikad bahawasanya berhala itu mencipta mereka. Mereka tak ada iktikad, mereka tak ada keyakinan bahawasanya berhala-berhala yang batu-batu yang berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka, kayu-kayu yang mereka sembah, batu-batu yang mereka hiaskan, mereka tak meyakini bahawasanya hal tersebut, batu-batu tersebut memberi rezeki kepada mereka, tak. Tetapi apa tujuan mereka meminta daripada batu-batu ataupun berhala-berhala tersebut? Apa tujuan mereka? Iaitulah apa? Li talabil qurbah wasyafa'ah. Hanya untuk mencari kedekatan, al-qurbah, untuk taqarrub, untuk mendekatkan doa mereka, untuk mendekatkan dan menyampaikan doa mereka kepada Allah. Wasyafa'ah, dan juga untuk syafaat, untuk minta pertolongan di akhirat nanti. Mereka mengharapkan doa mereka itu, mereka mengharapkan permohonan mereka daripada benda-benda yang mereka sembah itu sebagai kedekatan, qurbah,
ataupun kita kata wasilah yang menyampaikan, qurbah yang mendekatkan, asy-syafa'ah, syafaat, pertolongan. Maka apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum ma hum innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. So tengok ayat ni, Allah kata apa? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selainnya, selain Allah. Mufrad mudaf yufidul umum. Min dunihi maksudnya selain Allah. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, awliya yang mereka minta pertolongan. Ma na'buduhum, mereka tidak menyembah berhala-berhala yang mereka panggil wali-wali. Ma na'buduhum, mereka tak menyembah berhala-berhala itu yang mereka panggil wali. Illa, melainkan liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk apa? Mereka kata untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan Allah jelaskan, innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan Allah akan menghukum, menetapkan keputusan atas apa yang mereka perselisihkan. Kerana perbuatan mereka itu menyebabkan mereka menyelisihi perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada mereka. Itulah tauhid. Minta hanya kepada Allah, tetapi mereka menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul. Mereka menjadikan di antara Allah dengan mereka adanya perantara. Itulah berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka dakwakan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Kemudian Allah tutup ayat itu, Allah isytiharkan mereka adalah pendusta dan kufur. So orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam doanya, adanya perantara selain Allah, min dunihi awliya, min dunihi mufrad mudaf, yufidul umum. Dari segi kaedahnya membawa maksud umum, tak kira lah wali ke, nabi ke, malaikat ke, orang soleh ke. Kalau dijadikan perantara antara dia dengan Allah, adanya perantara dalam doanya, maka dia apa? Kadzibun kaffar, pendusta. Apa maksud pendusta? Maksudnya dia mendustakan tauhid. Kaffar dan kufur, menentang tauhid. Okay. Baik. Dan itu dalil kita kata qurbah. Maksudnya orang musyrikin, mereka tak sembah berhala-berhala tu kerana mereka meyakini berhala-berhala itu adalah pencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Tak, sama sekali tak. Mereka cerdik. Tetapi kerana apa? Qurbah. Allah Ta'ala sendiri cerita. So kita nak percaya siapa lagi kalau bukan Tuhan kita, Allah Ta'ala. Allah cerita. Allah singkap isi hati mereka. Sebab itu penyingkapan terhadap syirik ini paling banyak dalam Al-Quran dan tidak tersembunyi. Sesiapa yang mentadaburi, mempelajari, memahami Al-Quran dengan tafsiran yang benar, dengan tafsiran Nabi SAW dan para sahabat salafus salih, maka dia akan faham. Dia akan faham. Sebab itu ini dalil qurbah. Mereka jadikan apa? Mereka jadikan apa dia penyembahan mereka, doa yang mereka minta itu sebagai tujuannya untuk mendekatkan doa dan permintaan mereka kepada Allah. Dalil syafa'ah, Allah Ta'ala kata apa? Syafaat pula, mereka minta syafaat. Mereka doa tu kerana nak syafaat, nakkan pertolongan. Allah kata dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul
Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ya'buduna min dunillah. Allah kata apa? Mereka, orang musyrikin ini menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Kita dah sebut menyembah selain Allah, maksudnya mereka menyembah bersama Allah ada selain Allah. Adanya Nabi, adanya malaikat, adanya bintang, adanya matahari, adanya pokok, adanya orang soleh. Mereka minta, mereka jadikan apa? Makhluk sebagai setara dengan Allah. Dari sudut mereka minta sama. Kami tak minta dekat Nabi saja, kami minta kat Allah juga. Tapi kami minta juga kat Nabi, sebab Nabi dekat dengan Allah. Jadi kami minta juga, ya Rasulullah, minta tolong aku. Saya minta dekat Husain, saya minta juga dekat Allah. Saya tak minta kat Husain saja, sebab Husain tu cucu Nabi. Ya Husain, ya Fatimah. Syirik, tetap syirik. Siapa yang isytiharkan syirik? Allah SWT. Kufur, bahkan kufur kerana minta kepada selain Allah. Allah kata wa ya'buduna min dunillah. Min dunillah, min dunillah maksudnya semua selain Allah. So kita ilzamkan kepada mereka, kita tanya mereka, Nabi Muhammad tu Allah ke? Kalau dia kata boleh minta dekat Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad tu Allah lah. Sebab kita hanya diperintahkan untuk minta kepada Allah semata-mata, sebab Allah saja Tuhan. Qul huwallahu ahad. Dia Esa, tak ada selain dia. Dia tak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sebanding dengan Allah. So Nabi Muhammad Allah ke? Nabi Muhammad makhluk, hamba Allah, rasulnya. So kita nak ilzamkan mereka, kalau Nabi Muhammad tu Allah, baru kita boleh minta dekat Nabi Muhammad. Masalahnya Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan. Nampak? Jadi apa pilihannya? Pilihannya hanya satu, iaitu minta dekat Allah. Minta dekat Allah. Jadi Allah sebutkan mereka ini ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tak boleh memudaratkan mereka dan tidak boleh memberi manfaat kepada mereka. Itulah berhala-berhala mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, mereka mengatakan itulah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul, Allah suruh Nabi Muhammad jawab, qul ya Muhammad, qul ya Nabi, katakan wahai Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard, apakah kamu memberitakan tentang Allah apa yang tidak diketahui, yang dia tidak ketahui, sama ada di langit dan juga di bumi. Maksudnya kamu telah mendakwa sesuatu yang tidak disebut dan diajarkan dan diperintahkan oleh Allah, dan tak diketahui oleh penduduk langit dan bumi. Dan apa yang diketahui oleh apa yang berada di langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. So Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat tu dengan tasbih. Maha suci, Maha suci Allah. Wa ta'ala, Maha tinggi sifat-sifatnya. Amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. So Allah isytiharkan alasan mereka minta dekat sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka tu, alasan mereka minta syafaat. Ni alasan dia. Pertama tadi alasan minta qurbah. Yang kedua alasan minta syafaat. Alasan yang sama. Allah isytihar apa? Allah kata benda baik ke? Allah tutup ayat tu dengan Allah kata fa ni'mal ajrul amilin ke? Allah kata sebaik-baik amalan ke? Allah kata hadza innallaha yuhibbul muhsinin ke? Tutup. Cuba tengok ayat tu, surah Yunus ayat 18. Allah tutup dengan puji ke perbuatan mereka yang mendakwa penyembahan, doa yang mereka minta kepada selain Allah itu adalah syafaat, kerana mereka mengharapkan syafaat daripada pemberi-pemberi syafaat yang mereka harapkan, wali-wali yang mereka harapkan.
Kerana berhala-berhala yang diadakan itu pada asalnya, kalau kita tengok dalam sejarah, adalah Latta, Uzza, Manah, Hubal dan banyak lagi. Ada lebih kurang 350 berhala yang ada di sekeliling Kaabah, yang ada di dalam Kaabah, yang di sekeliling Kaabah. Ketika itu apa yang mereka harapkan? Syafaat. So Allah isytiharkan apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Allah isytiharkan perbuatan tersebut syirik. Perbuatan mengharapkan syafaat dengan melakukan kesyirikan, iaitulah dengan memalingkan ibadat, doa itu dipalingkan kepada selain Allah, diminta kepada selain Allah dengan alasan minta syafaat, maka Allah isytiharkan perbuatan tersebut adalah syirik. Sebab Allah kata subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok balik, mereka tak faham syafaat tu ada dua. Kalau kita buka Al-Quran dan Sunnah, buka Al-Quran saja, syafaat ni ada dua. Syafaat yang pertama syafaat manfiyah, dan syafaat yang kedua syafaat muthbatah. Syafaat munfiyah ataupun manfiyah, yang dimaksudkan dengan syafaat yang pertama, syafaat manfiyah ini yang paling banyak yang dinafikan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Yunus ayat 18. Maksudnya syafaat yang dinafikan oleh Allah, takkan berlaku syafaat tu. Hanyalah dakwaan, hanyalah sangkaan orang musyrikin. Mereka minta dekat wali, mereka minta dekat berhala, mereka minta dekat Nabi, mereka minta dekat Maryam, mereka minta dekat Saint Peter, mereka minta dekat Saint Paul, mereka minta dekat siapa lagi? Mereka minta dekat macam-macam. Mereka minta dekat Abdul Qadir Jilani, mereka minta dekat Nabi Muhammad. Mereka minta dekat Nabi Isa. Mereka minta dekat Hasan, Husain, Fatimah. Itu hanya sangkaan mereka. Mereka menyangka permintaan mereka itu adalah bentuk syafaat. Mereka mengharapkan syafaat daripada permintaan dan doa mereka. Sebab itu syafaat manfiyah ini makanat tatlubu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Maksudnya syafaat manfiyah ni apa yang diminta daripada selain Allah, iaitulah daripada apa yang tidak mampu untuk memberikan, yang tidak mampu untuk menyampaikan mereka kepada hal tersebut, melainkan Allah. Melainkan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, dalil Allah menafikan syafaat jenis ini. Apa maksud syafaat jenis? Syafaat yang Allah nafikan takkan berlaku. Bahkan dia hanya sangkaan. Hanya sangkaan orang-orang musyrikin. Dia minta dekat kubur, dia minta dekat makam, dia sangka dapat syafaat. Dia sangka dapat syafaat, tapi Allah nafikan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Kata wahai orang-orang beriman, anfiqu, ini infaklah, mimma razaqnakum, daripada apa yang telah dirizkikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datangnya hari yang tidak diterima lagi jual beli, tidak diterima juga sebarang syafaat. Maksudnya syafaat yang dinafikan. Syafaat yang kamu sangka dekat dunia ni kamu boleh bagi, kamu boleh jadi kabel tolong orang, kamu boleh minta syafaat daripada orang tu, menteri ni, lagi syafaat daripada datuk sekian, datuk seri sekian. Tak sama, Allah nafikan. Hari akhirat nanti, hari yang tidak ada apa, tidak apa kita kata diterima lagi sebarang syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Allah kata orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. Dan itu syafaat manfiyah, contoh syafaat manfiyah. So syafaat inilah yang dinafikan Allah daripada orang musyrikin.
Seorang musyrikin dia minta dekat wali-wali apa semua tu, dia kata dia minta syafaat, hanya sangkaan dia. So Allah nafikan syafaat jenis tu, kerana dia minta kepada selain Allah. Nampak? Baik, syafaat musbatah pula yang kedua, syafaat musbatah, syafaat yang diisbatkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Ada syafaat tersebut, iaitulah apa? Allati tutlabu minallah atau tatlubu minallah, yang diminta daripada Allah. Wasyafi' mukarramun bisyafa'ah, mukramun bisyafa'ah. Dan yang memberi syafaat itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idzni. Orang yang layak untuk mendapat syafaat tersebut, yang diberikan syafaat tersebut, adalah orang yang diridai oleh Allah perkataan dan amalannya setelah Allah izinkan. Setelah Allah izinkan pada pemberi syafaat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. So syafaat musbatah ni syafaat yang kita faham, syafaat Nabi Muhammad, yang kita minta daripada siapa? Allah. Kita bukan minta daripada Nabi Muhammad. Kita tak minta daripada Nabi Muhammad syafaat tu. Sebab syafaat ni Allah kata qulillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat ni mutlak milik Allah. So Nabi SAW akan diberikan syafaat tersebut, akan diberikan keupayaan untuk memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Dan bukan semua orang akan dapat. Yang akan dapat orang yang diredai perkataan dan amalannya, iaitulah ahli tauhid. Orang yang tak mensyirikkan Allah. Orang yang tak mensyirikkan Allah sahaja yang akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Sabit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah, bahwasanya hadis yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya apa? Syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Maksudnya syafaat Nabi itu hanya akan dicapai oleh ahli tauhid. Jadi macam mana orang musyrik tadi, dia nak dapat syafaat tu tak dapat lah, sebab dia fulfill dah fail. Sebab dia dah minta kepada selain Allah, dia tak lepas ujian. Dia tak sabar. Allah suruh minta dekat Allah saja, dia tak sabar. Dia minta dekat wali, dia minta dekat kubur, dia minta dekat Nabi. Nampak? So kita kata syafaat musbatah ni akan didapati oleh apa? Oleh orang-orang yang diredai oleh Allah, iaitulah ahli tauhid. Ahli tauhid. Baik, itu kaedah yang kedua yang kita kena faham lah. Maksudnya konsep syafaat ni kita kena faham itu secara umumnya. Secara umumnya kalau kita tengok syafaat ini kita tak boleh kiaskan dengan syafaat yang ada di dunia. Sebab itu yang menjadi masalah sekarang. Bila orang musyrikin, yang jadi masalah daripada dulu sampai sekarang, musyrikin zaman dulu sampai sekarang, bukan musyrikin zaman dulu je, musyrikin dulu dan sekarang. Jadi masalahnya bila mereka mengkiaskan syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. So mereka anggap di dunia ni boleh tolong-tolong, mereka ingat dekat akhirat nanti pun boleh tolong-tolong macam tu je. Berdasarkan kedudukan orang tu, senang saja, mudah. Dia ingat boleh hulak-hulak sikit, dia ingat boleh rasuah-rasuah sikit, boleh belanja kopi sikit dapat syafaat. Dia ingat macam tu, dia kiaskan dengan dunia, syafaat yang di dunia dengan akhirat. Bagi rasuah sikit, dapat lah, dapat jawatan. Tu kat dunia. Kat akhirat tak. Dia nak rasuah siapa? Cuba soal. Dia nak belanja kopi siapa? Allah kah dia nak rasuah Allah? Nak rasuah malaikat? Nak rasuah Rasul? Nak rasuah orang-orang soleh? Macam mana? Tak boleh kias. Masalahnya sebab dia orang kias kan. Dia orang kata, okey, kita dekat dunia ni kita nak something, kita jumpa orang-orang yang ada pangkat jawatan dan sebagainya. So kita akan dapat mudah. Kita akan dapat syafaat. So tak sama. Dekat akhirat memang Allah Ta'ala jadikan syafaat ini hanya mutlak milik Allah. Allah izinkan hanya Nabi, malaikatnya, orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah. Orang syirik Allah tak bagi. Orang musyrikin macam mana? Dia orang dah masuk dalam neraka, macam mana nak dapat syafaat? Tak dapat. Pengecualian diberikan special case Abu Talib.
Tu pun syafaat hanya takhfif, syafaat dia ringankan azab. Dia tak bukan mengeluarkan dia daripada neraka, tapi hanya diringankan azab dalam neraka. Special case Abu Talib tu saja. Itu pun dia duduk dekat, dia tak dikeluarkan daripada neraka. Yang Nabi SAW sifatkan apa? Dahsyatnya azab yang dikena, yang dirasai oleh Abu Talib ni, sehingga dipakai apa? Slipper yang menggelegak, terompah yang menggelegak, kemudian menggelegak akalnya. Terompah daripada neraka menggelegak akalnya, otaknya. Wal'iyadzubillah. Baik, itu kaedah yang kedua kita kena faham. So kita kena cuba kemaskan diri kita dan kita cuba cari isu berkenaan dengan syafaat ni. Kita cuba cari untuk kita tahu tentang lebih detail. Dalil-dalil daripada Al-Quran sangat banyak yang sebut apa yang kita sebutkan tadi secara umum. Baik, kaedah yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihi atau fi ibadatihi. Minhum man ya'budu asy-syams, wa minhum man ya'budu al-malaikah, wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin, wa minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Ini kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan kepada manusia yang berbeza-beza. Maksudnya berbeza-beza dari sudut apa? Dari sudut peribadatan mereka. Ada di kalangan kaum musyrikin yang menyembah matahari dan bulan, Sabaiyu. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah nabi-nabi dan orang soleh. Menyembah maksudnya minta doa. Ada yang menyembah pokok-pokok, batu-batu, berhala. Apa yang Nabi buat? Nabi memerangi kesemua mereka. Rasulullah SAW memerangi mereka kesemuanya. Walam yufarriq bainahum. Dan Nabi tak pisahkan, Nabi tak beza-bezakan, semuanya sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka kaum musyrikin sehingga apa? Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi di atas muka bumi ini fitnah. Yang ini maksudnya syirik. So Allah Ta'ala tak sebut spesifik siapa yang fitnah tu, maksudnya orang yang sembah matahari saja, tak. Fitnah ni orang yang sembah selain Allah, semua syirik. So Nabi memerangi mereka semua. Para sahabat memerangi mereka semua. Tabi'in memerangi mereka semua. Baik, jadi itu kaedah yang ketiga. Sebab itu kita kena faham, bila kita faham kaedah yang ketiga ni, maka kita tengoklah dalil dalam kaedah yang ketiga ni. Dalam surah Al-Anfal misalnya, Nabi SAW memerangi orang-orang yang kalau kita tengok dalam surah Al-Anfal ayat 39, dalil kita sebut tadi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Anda baca salah tu ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka kaum musyrikin sehingga tidak ada lagi fitnah, syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan sehinggalah menjadi agama itu, yakni tauhid itu, hanya diserahkan kepada kesemuanya kepada Allah. Semua peribadatan itu diserahkan kepada Allah semata-mata. Sudah surah Al-Anfal ayat 39. Fitnah di sini adalah umum. Wa yakun hatta la takuna fitnatun. Fitnah di sini nakirah, maksudnya umum, syirik semuanya. Tak kira sembah apa. Tak kira sembah apa. Sembah Nabi ke, sembah malaikat ke, sembah berhala ke, sembah pokok ke, sembah batu ke, sembah wali ke, sembah Nabi Isa ke, sembah Nabi apa ke, Nabi Muhammad ke, masuk. Dia tak boleh kita kata oh Nabi Muhammad special. Tak boleh. Sama, kerana Nabi Muhammad makhluk, bukan Tuhan. Kan? Kalau kita kata dia special, maksudnya ada santira. Itu yang mari apa, wahdatul wujud tu, ataupun Nur Muhammad. Dia nak kata Nabi Muhammad tu limpahan Allah. Itu datang batiniah, wahdatul wujud, wahdatul syuhud, kemudian Nur Muhammad. Itu yang dia cuba untuk takwilkan, macam mana dia pun nak
nak mengharuskan perbuatan minta kepada Nabi Muhammad tu. Sebab mereka nak cuba cari ruang-ruang untuk membolehkan juga. So orang akan takwil lah, kita minta kat Nabi Muhammad ni, hakikatnya kita minta kat Allah juga. Nampak? Dia main apa? Dia pusing. So kita jangan keliru. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Bila Nabi SAW wafat, maka Abu Bakar bangkit berkhutbah, Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Muhammad bukan Tuhan. Kenapa kamu nak minta dekat dia? Kenapa kamu nak sembah dia? Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan takkan mati. Nampak? So yang datang hari ni, yang geng-geng yang kita kata yang Wahdatul Wujud, Wahdatul Syuhud, kemudian Nur Muhammad ni, semua ni orang nak justifikasikan perbuatan syirik mereka. Mereka nak cari ruang. Jadi kita jangan terkeliru. Baik. Sebab itu kita kata waqatiluhum hatta la takuna fitnatun, meliputi fitnah itu meliputi seluruh bentuk kesyirikan. Seluruh bentuk kesyirikan dan seluruh jenis kesyirikan. Tak kira ibadat tu dialihkan kepada apa sahaja selain Allah, maka dia termasuk syirik. Baik. Jadi dalam surah Fussilat 37 kita tengok contoh perbezaan yang disembah. Allah Ta'ala sebutkan la tasjudu lisyamsi walal qamar wasjudu lillah. Surah Fussilat ayat 37. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Antara ayat-ayat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, iaitu malam dan juga siang, matahari, bulan. So tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan Tuhan. Makhluk. Matahari, bulan, siang, petang, siang, malam. La tasjudu lisyams, Allah kata. Jangan kamu sujud kepada matahari. Wala lil qamar, jangan juga kepada bulan. Wasjudu lillah, sembahlah Allah yang mencipta matahari dan bulan. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu betul-betul hanya menyembah Allah. Itu dalam surah Fussilat ayat 37. So maksudnya orang yang sembah matahari, orang yang sembah bulan, orang yang i'tiqad matahari dan bulan tu memberi kesan ataupun kita kata memberi kesan kepada mereka, kehidupan mereka, sehingga mereka menyembah matahari dan bulan, meminta daripada matahari dan bulan, seperti ajaran-ajaran Mesir kuno dan sebagainya, yang menganggap bahawasanya matahari itu sebagai dewa ataupun sun god, dewa matahari, kan? Baik, maka itu adalah apa? Adalah kesyirikan, kekufuran. Baik. Kemudian dalam surah Saba ayat 40, kita tengok 42, ataupun dalam surah Saba ayat 42, Allah kata wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari yang dihimpunkan mereka kesemuanya, kemudian dikatakan kepada malaikat, adakah mereka itu semua, haula'i iyyakum kanu ya'budun, adakah mereka semua itu yang kamu haula'i iyyakum kanu ya'budun, adakah malaikat-malaikat ini yang disembah oleh mereka itu, ini orang-orang musyrik, orang musyrikun. Qalu subhana, adakah kamu yang menyuruh mereka, ataupun adakah mereka menyembah kamu? Betulkah mereka menyembah kamu, ataupun adakah kamu menyuruh mereka, yakni manusia, untuk menyembah kamu, malaikat? Subhanaka, qalu subhanak, kata malaikat,
Kata para malaikat, maha sucimu. Anta waliyuna, engkau adalah wali kami. Min dunihim, selain mereka. Bal kanu ya'buduna al-jin. Bahkan mereka itu, orang-orang musyrikin itu, mereka menyembah jin. Mereka bukan sembah kami. Sebab apa? Sebab jin tipu orang musyrikin. Jin tipu orang yang sembah dia. Jin pergi dekat dia, jin kata aku malaikat. Itu ayat ni. Aktsaruhum bihim mu'minun. So Allah Ta'ala singkapkan di akhirat kelak bahawasanya yang orang yang menyembah malaikat ni hakikatnya mereka menyembah jin. Kerana malaikat tak pernah suruh disembah mereka. Tak pernah suruh manusia sembah diri mereka. Bahkan yang menyuruh menyembah mereka itu adalah jin yang menyamar jadi malaikat, yang mendakwa mereka malaikat. Sebab itu malaikat kata bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Ramai di kalangan mereka yang beriman dengan jin. Baik. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 116, kalau kita tengok contoh bagi contoh bagi nabi yang disembah. Contoh nabi yang disembah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Baik, ini dalil nabi disembah, Nabi Isa. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan, dua sembahan selain Allah. Minta dekat aku dengan ibuku, minta doa daripada aku dengan ibuku, sembah kami. Adakah kau kata wahai Isa? Allah minta Nabi Isa bagi hujah. Allah tanya Nabi Isa supaya tertegak hujah. Qala, apa Nabi Isa jawab? Qala subhanaka, sama macam jawapan malaikat. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tak akan cakap apa yang bukan daripada aku ini kebenaran. Aku tak akan cakap benda yang batil. Aku takkan arah orang supaya sembah aku. Sebab aku hamba-Mu, aku Nabi, aku Rasul. Dan kalau aku suruh, engkau pun tahu. Ta'lamu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik wala a'lamu ma fi nafsik. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, apa yang ada dalam hatiku, dan aku tak tahu apa yang ada dalam dirimu. Nabi Isa AS menafikan. Itu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 116. Sebab itu kalau kita tengok balik peribadat, ini contoh Nabi Isa. So kita kena fahamlah, bukannya Nabi Isa saja yang dilarang untuk kita sembah, termasuklah Nabi Muhammad. Cerdiklah sikit. Sebab Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ni dua-duanya Nabi, dua-duanya adalah makhluk, dua-duanya adalah Rasulullah. Kan? Mana ada orang faham ni Nabi Isa saja. Oh, Nabi Muhammad kita boleh minta doa. Minta doa daripada Nabi Muhammad. Tak cerdik lah. Maksudnya kalau Nabi Isa kita tak boleh minta, Nabi Muhammad pun tak boleh minta. Tak boleh minta daripada Nabi Muhammad. Nampak? Itu dalil Nabi. Ya, dalil kita kalau kita minta dekat Nabi ataupun kita mengalihkan peribadatan kepada Allah tu kepada Nabi, malaikat, apa lagi matahari, bulan, maka syirik, maka ianya adalah kekufuran. Dalil bagi orang-orang soleh pula minta daripada orang soleh ataupun syirik yang melibatkan orang soleh, iaitulah dalam surah Al-Isra ayat 58. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dur ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. So Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan apa? Orang-orang musyrikin yang mereka minta daripada hamba-hamba Allah, daripada orang-orang salih yang tidak ada kemampuan untuk menyingkap kemudaratan dan juga memberi manfaat kepada mereka. Tak boleh ubah apa-apa. Mereka itu yang meminta perantara, yang mengharapkan wasilah, perantaraan yang mana yang paling dekat, iaitulah di kalangan
yang mereka minta daripada orang-orang soleh. Sebab itu kalau kita tengok balik Ibn Abbas tafsirkan, ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, malaikat Masih dengan Uzair. So dia orang minta daripada malaikat Nabi Isa dan juga Uzair. Atas qaul yang kata Uzair itu adalah orang saleh. Maksudnya tak bolehlah minta dekat Abdul Karim Abdul Qadir Al-Jilani, tak bolehlah minta dekat Imam Asy-Syafi'i, tak bolehlah minta dekat Imam Ahmad, tak bolehlah minta dekat kubur Imam Al-Bukhari walaupun dia soleh. Tak bolehlah minta dekat mana-mana kubur orang soleh. Tak bolehlah, sama macam Nabi tadi. Sebab dia makhluk min dunillah. Simple kita nak faham. Baik, cuma bila kita nak dapatkan keyakinan dan kita nak faham betul-betul, maka kita kena perincikan dalam pengajian-pengajian yang lebih fokus. Baik. Kemudian contoh yang lain iaitulah pokok-pokok dan juga batu-batu. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Dalam surah An-Najm ayat 21. Dalam surah An-Najm ayat 21. Baik, ini kalau kita tengok balik, banyaklah yang berlaku bila kita tengok orang yang melampau-lampau pada perkara-perkara yang kita kata berbentuk apa dia relics, yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang suci, macam batu, kemudian macam kes artifak yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW, kemudian ditabarruk, kemudian dianggap bahawasanya boleh menyembuhkan atau memberi manfaat dan menolak mudarat, maka itu termasuk dalam kategori ini dalam surah An-Najm ayat 21 tadi. Baik, dalam hadis, kalau kita tengok balik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi, itulah hadis berkenaan dengan apa? Zatu Anwat. Itulah apa? Ketika Nabi SAW keluar bersama dengan para sahabatnya ke Hunain, dan ketika itu para sahabat baru masuk Islam. Maksudnya masih lagi hudatsa ahdin bi kufrin, masih ada saki-baki kekufuran tu. Maksudnya saki-baki karat-karat jahiliah tu masih ada. Dan orang musyrikin, mereka ada apa? Satu pokok yang mereka gantung, sidratun, pokok sidir yang mereka gantung dekat pokok tu senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka, yang dinamakan Zatu Anwat. Sebab apa? Mereka anggap berkat. So dia jadi apa? Dia jadi budaya mereka. So bila mereka nak keluar berperang, mereka akan gantung pedang-pedang kat situ untuk ambil, untuk tabarruk, untuk ambil keberkatan, untuk cas paul, konon. Kemudian mereka, para sahabat yang baru masuk Islam ni, mereka kata, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami Zatu Anwat, macam kama lahum Zatu Anwat, sebagaimana orang musyrikin tu ada Zatu Anwat. Nabi SAW kata apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ta'ajub. Nabi terkejut. Innaha sunan, Nabi kata, sesungguhnya ni jalan orang terdahulu. Macam mana orang terdahulu melampaui batas, meminta perkara yang seperti yang sama, maka ini sama. Inna sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kamu telah mengatakan perkataan yang sama, demi Allah, demi jiwaku berada di tangannya, sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, buatkan kepada kami berhala ataupun sembahan sebagaimana bagi mereka itu kaum musyrikin, iaitulah Fara'inah, kaum Fara'inah ataupun kaum Qibti ataupun kaum orang-orang Mesir, ada berhala-berhala. Buatkan kami macam berhala-berhala orang-orang Mesir itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sama, Nabi kiaskan dengan apa yang berlaku pada Bani Israel. So Bani Israel dia buat patung lembu, yang ni pokok. Adakah pokok saja? Kalau batu, sama lah. Tak kira lah apa benda pun, kalau dijadikan sebagai satu medium ataupun satu simbol yang mereka mengharapkan keberkatan, kebaikan, menolak kemudaratan, lalu diminta disentuh daripada situ,
dan diharapkan dapat menyembuhkan penyakit ke, diharapkan dapat menang ke, ada ong ke, ada apa, termasuk. Sebab itu kalau kita tengok balik, dia adalah apa? Sesuatu yang telah Nabi SAW tegur para sahabat yang kita kata ketika itu yang masih lagi masuk Islam. Cuma isunya Nabi tak kafirkan mereka kerana mereka masih lagi baru. Sebab itu Nabi tegur mereka. Nampak? Sebab tabiat susah. Kita kata dah jadi tabiat dah. Kan? Baik. Jadi itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang terakhir, kita sebelum kita berakhir, kita tutup majlis kita ni, kita sebut tentang kaedah yang terakhir, kaedah yang keempat. Kita kena tahu dan kita kena sampaikan kepada anak-anak kita, iaitulah anna musyrikina zamanina aghladu syirkan minal awwalin. So musyrikin di zaman kita ini lebih dahsyat syiriknya berbanding musyrikin yang terdahulu, yang terawal. Kenapa? Lianna al-awwalin yushrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi ash-shiddah wa mushriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha wa ash-shiddah. Kerana musyrikin pada zaman dulu, zaman awal, mereka hanya mensyirikkan Allah ketika waktu susah saja, ketika waktu senang. Ketika waktu susah mereka akan mentauhidkan Allah. Ada pemusyrikun zaman kita, syirik mereka tu sentiasa, sama ada susah ke senang ke, mereka syirik Allah. Mereka minta dekat Abdul Qadir Al-Jilani, mereka minta dekat Imam Syafi'i, mereka minta dekat Nabi Muhammad. Syirik mereka berterusan. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah kata fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka dipukul oleh ombak ketika berada di dalam kapal yang mereka naiki, dalam keadaan yang genting, dipukul ombak di dalam kapal mereka, maka mereka akan mengikhlaskan doa mereka, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Agama mereka tu jadi ikhlas ketika itu. Falamma najjahum ilal barri, bila Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, lalu mereka kembali mensyirikkan Allah. Mereka kembali minta daripada apa? Berhala-berhala. So itu dalil yang menunjukkan orang dulu. Baik, kita nak tengok dalil-dalil ni. Kalau kita tengok, boleh cari dalam kalau kita tengok ana syurkan untuk cari satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil, iaitu Kaifa Nafhamut Tauhid. Dalam tu dia ada cerita macam mana peristiwa syirik yang berlaku pada zamannya. Boleh juga follow pengajian kitab Tathhirul I'tiqad yang telah tak salah dah khatam, dan juga Tajridut Tauhid Al-Mufid, ataupun kitab Al-Maqrizi yang masih sedang berlangsung, yang disyarahkan oleh akhuna Syekh Muhammad Asri Sabri, Ustaz Asri Ustaz Asri Sabri. Dia ada syarahkan kitab itu. Boleh rujuk pada pengajian kitab itu, dan kita kena terus mengaji. Itulah juga kitab Tauhid, kitab Kashfus Syubhat, berkenaan dengan kitab-kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Kerana tauhid ini adalah penting, adalah apa? Kewajipan, awal ma yajibu 'alal ibad. Perkara yang paling wajib, pertama yang wajib ke atas para hamba. Dakwah yang paling terpenting sekali. Baik, kalau kita nak bincang tentang ini juga, kita boleh buka dalam kitab contoh-contoh kesyirikan ni yang zaman sekarang ni yang dahsyat. Tarikh, contohnya Tarikh Ajaibul Athar fi Tarajimi wal Akhbar oleh sejarawan Mesir, Syekh ataupun sejarawan Mesir Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Jabarti, yang wafat pada 1237 Hijrah. Beliau ada menceritakan bagaimana syirik yang berlaku pada zamannya, yang mana kubur-kubur disembah, kemudian dihias, kemudian dijadikan sebagai tempat permintaan, tempat pemujaan dan sebagainya pada zamannya. Dan dikatakan penjaga-penjaga kubur dan penjaga makam itu adalah orang yang paling kaya pada zaman tersebut, kerana semua orang pergi bagi duit dekat situ. Kemudian begitu jugalah kalau kita tengok dia Tarikh Najd oleh Ibnu Ghannam,
Begitulah juga Syekh sebelum sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada ramai lagi ulama. Macam contoh sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, contohnya macam Imam As-San'ani. Kitabnya Tathhirul I'tiqad. Kemudian sebelum tu lagi antaranya Syekh Sun'ullah bin Sun'ullah Al-Halabi Al-Makki yang wafat lebih kurang 1120 Hijrah. Iaitulah kitab beliau, boleh rujuk dalam kitab beliau yang berjudul Saifullah ala man kadzaba ala awliyaillah. Pedang Allah yang menghunus ke atas mereka yang berdusta atas wali-wali Allah. Jadi orang yang mendakwa wali-wali ni, kita kena minta dekat wali-wali. Sedangkan wali-wali tu tak pernah suruh orang minta sembah mereka waktu dia orang mati. Tak pernah pun wasiat supaya kalau ada masalah pergi kat kubur dia orang. Dia orang telah berdusta atas nama wali-wali tersebut. Ini yang ditulis oleh Syekh Sun'ullah bin Sun'ullah Al-Halabi Al-Makki, seorang ulama daripada Mekah pada yang wafat lebih kurang 1120 Hijrah. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja yang menentang kesyirikan ni. Kalau kita tengok dalam Hamka pun ada sebut berkenaan dengan kesyirikan yang berlaku di Nusantara. Catatan Hamka antaranya dalam buku Hamka dari Perbendaharaan Lama. Beliau mengatakan, kita baca sikit. Pada tahun 1885 datang pula malapetaka yang lain yang tidak kurang hebatnya, iaitu penyakit menular menimpa sapi dan kerbau. Beribu-ribu sapi dan kerbau yang mati berkelimpangan kena penyakit wabah hebat itu, dan kematian sapi dan kerbau itu meliputi sebahagian besar tanah Indonesia, sehingga di dalam catatan sejarah orang Makassar tahun 1885 itu disebut tahun Matina Tedonge. Pemerintah kolonial Belanda bertindak cepat, tetapi tindakan yang cepat tidak didahului dengan penerangan yang jelas, sehingga menimbulkan salah terima rakyat. Ini waktu zaman penjajahan Belanda. Apa yang yang nak disebutkan oleh Hamka di sini, dia kata di sini, tuan-tuan haji di Bantam itu berusaha juga memberikan penerangan kepada rakyat supaya sabar memikul cubaan ilahi. Kalau perlu, adakanlah ratib tolak bala, adakan ratib membaca tahlil, dan lakukan dengan mengadakan demonstrasi pada setiap kampung untuk menolak bala itu. Dan tidak ada tempat mohon tolongan melainkan kepada Allah. Tetapi ada rakyat yang masih belum mengerti agama datang berduyun-duyun kepada sebatang pohon kayu di desa Lebak Kelapa yang empunya tanah tumbuhnya kayu keramat itu mendapat banyak keuntungan daripada keramatan pohon kayunya. Katanya pokok kayu itu sakti. Segala bala dan bencana, segala wabah dan kolera akan dapat dimusnahkan oleh jin penghuni pohon kayu itu, asal dibakar kemenyan, diantarkan sajian dan bahkan kalau ada nelayan, kita kata ni lah jamuan dan bahkan kalau ada nelayan hendak berlayar mencari ikan, bila terlebih dahulu menuju ke tempat kayu itu tumbuh, maka dewa lautan akan memberinya banyak ikan. Kalau ada gadis lama baru mendapat jodoh, datanglah ke pohon kayu keramat itu, memohonlah di sana, nescaya akan segera dapat suami, hutang pun akan lekas terbayar dan piutangnya akan lekas menerima. Jika pohon kayu itu dipuja, berdagang pun akan mendapat untung. So itulah realiti di Nusantara dan termasuk Malaysia lah. Kalau kita nak sebut kat Malaysia, tanah Melayu ni sama lah, lebih kurang. Zaman tu lebih kurang lah. Kesyirikan, khurafat, benda-benda yang syirik ni memang bercambah-cambah. Sebab itu kita dijajah kerana kita lemah dalam tauhid kita, dalam akidah kita. Bukan sebab kita tak ada senjata yang hebat. Kita ada senjata yang hebat. Kita ada macam-macam senjata yang hebat. Kapal kita pun hebat-hebat. Bukan kerana fizikal kita tak mampu nak lawan penjajah. Kita mampu. Tapi disebabkan kita telah kekuatan asasi kita itu telah dicerobohi oleh musuh-musuh yang dengan mereka menyebarkan kesyirikan. Dan sampai sekarang ini musuh-musuh akan menyebarkan lagi khurafat dan kesyirikan ni dalam bentuk-bentuk yang lebih baru, tetapi dia adalah syubhat yang sama saja. Itu yang kita kena faham. Baik, jadi itu ana rasa cukup setakat itu kalau kita nak sebut kan. Contoh macam baru-baru ni bila adanya buat yang artifak palsu tu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW secara palsu, kemudian adanya orang yang tabarruk, yang cium dan macam-macam, itu adalah permulaan. Bibit-bibit yang kalau tidak ditegur, tidak dihalang,
maka dia akan membawa kepada bibit-bibit yang lebih dahsyat. Bahkan batiniah yang tersebar hari ini pun sudah terus terang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah nur, boleh diminta tak syirik. Itu jelas-jelas kan. Jadi kita nak kata apa lagi, melainkan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, memelihara diri kita dan keluarga kita. Dengan adanya 4 kaedah penting ini, insya-Allah kalau kita laziminya, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk teguh di atas tauhid, dan untuk kita terus mati dalam keadaan tauhid. Mati dalam keadaan tauhid itu lebih baik daripada kita terus hidup dalam keadaan kesyirikan. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sentiasa teguh di atas tauhid, teguh di atas tauhid diri kita dan keluarga kita, menjauhkan kita daripada segala bentuk kesyirikan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.